Ada para asatiz dan asatizah, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada kita ini, jagalah elok-elok. Jangan buat punah dengan perangai-perangai kita yang boleh menyebabkan orang tidak hormat. Sebab itu paling mustahak, kalau nak jadi ustaz, sila ukur baju di badan sendiri. Kalau rasa tak lepas, tak payahlah. Sebab bila melangkah kaki jadi ustaz, jadi tok imam, jadi imam masjid, kita kena bersedia hidup kita berubah. Dia begini ya, bila cerita tentang sejarah perkataan ustaz, gelaran ustaz ini dia bersifat uruf ataupun adat. Secara formal tidak ada yang boleh menganugerahkan ijazah dengan gelar ustaz, tidak ada. Macam doktor MBBS, sanad meluluskan menggunakan gelaran doktor, kalau PhD apa semua. Ustaz tidak ada. Sebab itu secara umumnya kita di Malaysia, mana-mana orang yang lulus institusi agama automatik dipanggil ustaz. Kalau orang tu belajar Universiti Melaya, Akademi Pekerjaan Islam, ustaz selalu. Kalau orang tu belajar hatta UKM ke universiti yang bukanlah macam UIA, USIM yang Universiti Pengajian Islam, tapi sebab orang tu fakulti pengajian Islam, sekolah pengajian Islam, panggil ustaz selalu. Bahkan kalau di Mesir, masa di Al-Azhar dulu, belum habis belajar panggil dia orang ustaz. Nak suka pun ada, periksa tak lulus sama, ustaz ke panggil dia orang. Pak ustaz, ustaz. Okeylah jumpa ustaz tu. Ustaz mana pula dia sama mengaku tahun 3, panggil ustaz. Budaya. Bahkan kalau tak lulus pun panggil ustaz juga. Belajar pengajian Islam 6 tahun, tak lulus, balik panggil ustaz juga. Dah nak panggil apa? Tak boleh. Panggil tak betul juga. Ustaz jugalah. Cuma di Malaysia, kalau tuan-tuan perasan, ustaz di Malaysia ada macam-macam jenis, kategori background profession mereka. Dan ustaz ni ada cara fikir yang lain-lain lah. Kalau tuan-tuan perhatikan, yang pertama ada ustaz yang kita panggil ustaz orientasi salafiyah. Ada salafi. Orientasi dia kajian ilmu-ilmu syar'i berdasarkan kesahihan sumber dalil. Oh, ni orang-orang salafi. Dia memang jaga betul hadis awak, benda sanadnya dia nak tahu benda itu. Dia jaga originality. Ada ustaz dengan orientasi tasawuf, pendidikan hati. Dia kalau dalam program penekanan dia kepada tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, tahzibul akhlak, dia cerita falsafah, dia bergelanggang dalam ratib zikir, itu dunia dia lah. Ada ustaz dengan orientasi tradisional, dia menumpukan kepada kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tabligh dengan ciri-ciri turas, konvensional dan sederhana. Dia keluar 3 hari, dia keluar 40 hari. Ustaz juga panggil dia orang, ustaz juga. Ada ustaz, saya gelarkan ustaz akademia, ustaz-ustaz yang ada gelar doktor. Mereka ni orientasi kajian ilmiah. Dia belajar di gelanggang-gelanggang forum kajian ilmiah, diskusi-diskusi ilmiah, pembentangan kertas kerja, conference, seminar, workshop. Seminar pula, hak jenis seminar anjuran masjid negeri, bukan bid lain dia lah. Dia main hak high impact. Dia indeks ISI, Scopus, ERA, itu lain dia lah. Tak mari benda-benda hak tak ada nilai ni, contoh lah. Ada ustaz dengan orientasi ideologis, teoritis, politik. Dia ni siang malam pagi petang fokus kepada soal fikrah dan thaqafah politik Islami. Dia suka bercerita tentang sistem khilafah adalah solusi total menyelesaikan seluruh masalah umat. Kita bawa lah apa masalah SOP ke, masalah COVID ke apa, oh mudah saja menyelesaikannya, kembali kepada sistem khalifah. Itu pun ustaz juga. Ada ustaz dengan orientasi realitis praktis politik. Dia ustaz terjun betul dalam bidang politik, masuk tanding pilihan raya, jadi yang berhormat, ustaz juga. Ustaz belaka. Dia tak ada pengelompokan. Ustaz kurungan P makna politik, tak ada. Kita mana tahu dia ustaz apa. Ustaz juga panggil dia orang.
Sebab dia terjun dalam politik, orang letak label pada dia, ni Ustaz UMNO, ni Ustaz PAH, ni Ustaz PAN, ni Ustaz DAP pun ada Ustaz, don't play ada belaka. semua ada Ustaz dia, jabhah ulama dia. Ada Ustaz yang dunia dia mempromosi keindahan Islam, menerusi bakat-bakat. Kalau dia pandai suara, seni suara, pandai menulis seni khat, menulis sajak, menulis puisi Islami, menulis cerpen, menulis skrip drama pun ada. Dan orang panggil Ustaz juga. Dia nasib Assalatu wassalam, Ustaz juga panggil dia orang. Ada Ustaz dengan orientasi amal kemasyarakatan, mana kerjanya buat kebajikan, tolong orang susah, pembangunan anak-anak yatim, bantu asnah, banjir sana dia datang, banjir sini dia datang, orang bawa beca dia tolong, orang bawa bas dia tolong. Ustaz juga, walaupun tak mengajar tak apa, Ustaz juga. Maka bila tengok kepelbagaian latar belakang, baik itu kita jadi bingung dan ada masanya jadi keliru. Ini yang sedang berlaku sekarang ini. Itu belum cerita ustaz-ustaz yang latar belakang negeri dan tempat mengaji yang berbeza. Ustaz asal pada Kelantan, lain pembawakannya. Ustaz asal pada Negeri Sembilan, lain pembawakannya. Ustaz bawa daripada Pahang, lain pembawakannya. Hatta ustaz tu kalau mengaji di Mesir, lain dia punya langkah. Mengaji di Madinah, lain. Mengaji di Morocco, lain. Mengaji di UKM, lain. Datang pula mengaji pondok. Bila pondok ujung ada je, tak tahu ngapa. Naik pondok je, ngapa nak je. Teruk sangat ke pondok? Saya pondok je, tak ada je lah. Semuanya belajar ilmu pengajian Islam. Cuma macam kita di Malaysia, kalau ustaz kita tak tahu dia mengaji di mana, sebab kita tak ada gelaran pada nama. Kalau di Indonesia, sebab ustaz berlambok-lambok, kadang hok bomoh tangkap hantu pun ustaz juga. Panggil ustaz semacam dah piah atas kepala, janggut pakai dada. Ustaz lah, tangkap hantu kerja dia, ustaz. Jadi untuk nak membezakan ini ustaz dengan baru nak ustaz, apa mereka buat? Ada gelar. Kalau ustaz tu belajar daripada Timur Tengah, namanya ada LC di belakang. Contoh Badli Shah Alauddin, LC. LC tu bukannya lesen ceramah, tak. LC tu lulusan Kairo. Mana dia nak ngabar, dia ni Timur Tengah. Dia di Indonesia, walaupun awak mengaji di Syria ke, di Madinah ke, di Morocco ke, di Jordan ke, dia semua dia kira Kairo semua. Jadi dia akan tulis itu macam Ustaz Somad Batubara LC, maknanya lulusan Kairo. Baru orang akan percaya pada dia, sebab dia ada gelar dia dalam nama. Bukan dia nak dak, nak nunjuk gelar. Saya ingat Malaysia pun satu hari esok kena ada jugalah begini. Kalau tak tahu mana seintan, mana satu kaca, tak tahu. Jadi letaklah itu LC, LB, macam doktor jugalah kena ada gelar pun. Allahualam, kalau dah tak boleh nak kontrol sangat. Dalam sejarah para ulama, kalau kita tengok, penggunaan kalimat ustaz ini adalah gelar khusus kepada ulama tertentu saja dalam mazhab-mazhab tertentu. Bukan semua orang boleh dapat gelar ustaz. Dalam mazhab Hanafi, gelaran al-ustaz diberikan kepada Abdullah bin Muhammad bin Yaqub al-Subazmuni, iaitu seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis, dan dalam mazhab Hanafi dia dapat gelaran al-ustaz. Tak semua orang dapat. Dalam mazhab Maliki, yang mendapat gelaran al-ustaz adalah Syekh Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid, atau lebih dikenali dengan nama Al-Turtushi. Begitu juga seorang lagi gelarannya dapat kepada Ibnu Abi Randaqah. Dalam mazhab Syafi'i diitlakkan gelaran ustaz kepada Abu Ishaq Al-Isfiraini, seorang ulama dalam bidang akidah, hadis dan juga fiqh. Jadi gelar ustaz bukan gelar biasa-biasa. Dalam konteks kita, asalkan orang tu boleh baca Quran, ada janggut sejemput dua,
pakai kepiah tak cabut-cabut, cakap pula anak enta, ustaz selalu. Ustaz selalu anak, ustaz selalu ni dengar dia cakap anak, ustaz selalu. Kita sebab itu kalau di Timur Tengah macam di Al-Azhar, universiti lain pun saya ingat samalah. Ustaz ni maknanya profesor. Kalau orang tu namanya ustaz, musyarik, doktor sekian-sekian, ustaz, musyarik tu maknanya profesor madya. Ustaz, profesor, musyarik, assistant professor. Kalau orang tu nama dia ustaz, doktor, syekh sekian-sekian, mana dia profesor, doktor. Jadi gelar ustaz itu kalau di tempat lain itu tinggi. Macam kita asal boleh nyanyi lagu Arab pun panggil ustaz dah. Boleh nyanyi, dia ingat nyanyi lagu Arab tu marhaban agaknya, padahal lagu asmara je. Ustaz ni boleh nyanyi Arab, ustaz tak. Abu Lahab cakap Arab, Abu Jahal cakap Arab, terror pada kita. Baik tu ada setengah tempat dia tak manggil lepasan pengajian Islam dengan ustaz sebab tak nak rosakkan kalimat itu. Macam kalau pelajar pengajian Islam lepasan India, Pakistan, khusus yang mengaji bidang hadis, dia panggil Maulana. Selesai masalah, tak payah panggil ustaz, panggil Maulana saja. Maulana bukan di Pekan ni, Maulana lah, gelaran. Mana kalau orang tu nama Maulana sekian-sekian, tak sebutlah nama, tuan-tuan tahu siapa-siapa Maulana sekian-sekian, mana dia ni sama ada mengaji di India atau mengaji di Pakistan, dan bidang yang dia mengaji bukan engineering, bidang hadis, baru dia layak pakai Maulana. Kalau orang Jawa dia tak panggil ustaz, dia panggil kiai. Kalau kiai itu ada anak laki-laki, dia panggil Gus. Tu yang Gus Dur, Presiden Indonesia dulu, dia tu anak kiai, dia tidak kiai. Betul penampilan dia pun wallahu alam, tuan-tuan tengoklah dalam Google sendiri, dia anak kiai, Gus. Kalau anak laki kiai panggil Gus, kalau anak perempuan kiai panggil Ning. Saya tanya juga orang Indonesia, kenapa anak laki-laki panggil Gus? Dia kata barangkali penampilan anak lelaki kia-kia ni bagus-bagus semuanya, jadi dia panggil Gus. Kata, oh begitu. Habis kalau Ning, Ning ni bening-bening semua, tenang saja, Ning. Lepas tu tuan-tuan janganlah suka-suka hati letak anak nama Ning sekian. Kalau bukan kiai tak payah. Kalau suruh tolak jadi imam, jadi susah ya. Apa makna kiai? Kiai ni humul ladzina yanzuruna al-ummata bi'aini rahmati. Kiai ni kata para ulama pesantren di sana, maknanya seorang yang memandang segala isi kehidupan umat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Itulah kiai. Kata kiai ini dia sinonim dengan bahasa Arab iaitu syekh. Biasa ustaz-ustaz dia kalau dah level tinggi dia dah tak panggil ustaz dah, sama dia syekh. Itu kita di Pahang tak buat lagi. Kalau di negeri Johor dan di negeri Kedah, semua pegawai agama Islam negeri digelar syekh pada nama mereka. Macam Kadi Johor Bahru, Kadi ni nama depan ada syekh. Kadi Al-Usta, Kadi apa, ada syekh di depan, sebagai nak menunjukkan dia ni dah sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab secara terminologi, syekh ini maksudnya man balagha rutbatan fadli, orang yang telah sampai pada darjat keutamaan. Jadi dia panggil syekh. Ni bukan syekh sebab dia keturunan syekh Kampung Parit Pekan tu, dah. Dia syekh memang syekh gelaran. Lepas tu kalau ustaz-ustaz penceramah daripada Kedah semua syekh, tapi bukan dia keturunan Syekh Hadramaut ni, dah. Dia gelar untuk nak memuliakan kedudukan. Dia dah tak panggil ustaz dah, panggil syekh. Pahang tak tahulah bila nak pakai syekh, rasa dok lah rasanya. Al-Fadil, kita pakai Al-Fadil Kadi daerah Kuantan, Tuan Abdul Aziz Abdul Karim gitu ya. Dia kalau esok takdir tuanku berkenan, Al-Fadil Kadi daerah Kuantan, Asy-Syeikh, kan lain sikit, macam tua nampak Asy-Syeikh Abdul Aziz. Macam nama Tok Imarak, nama Syekh Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Fadil Qadi daerah Kuantan.
Ada juga kalau di Indonesia dia tak ngelok orang ustaz, dia panggil ra. Ada ustaz tu dia panggil ra. Ra, ada panggil ang, ada panggil ajengan, anre, buya. Buya paling ramai sekali lah. Buya. Buya Hamka. Tapi kita tak ada ustaz mana ada panggil buya. Boya ada lah, buya tak ada. Boya ada, buya tak ada. Tak ada lah, saya ingat buya. Dulu ada lah. Syari Al-Arqam dulu ada buya Syari adalah dulu. Sekarang lama dah orang tak guna perkataan buya. Dan sekarang trend terbaru agamawan ini digelarkan dengan Habib. Habib. Tapi Habib ini bukan semua orang boleh tepuk dada mengaku Habib, sebab Habib ni dia agamawan, ustaz, dan yang paling mahal dia keturunan Nabi SAW. Kalau dia Said yang molek kita panggil Habib. Kalau Said yang tak molek kita panggil dia tukar nama lain sajalah, tidak panggil Habib. Sebab Habib ni untuk keturunan Nabi yang mulia dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sekarang ni ada pula gelaran baru untuk ustaz. Dia panggil golongan baru ni apa? Protaz. Ada pula Protaz dengan Taz Pro. Ini baru punya. Saya ingat lagi 5 tahun akan nampak lah ramai penceramah depan namanya akan ada Protaz. Tak ada dah us ni, tak ada. Protaz, Taz Pro. Protaz ini dia bukan latar belakang pendidikan agama, tapi dia ceburi bidang agama. Background pendidikan tak ada. Dia mungkin belajar bidang sosiologi, bidang psikologi. Dia bukan ustaz, bukan disiplin pengajian Islam, tak pernah belajar fiqh secara detail, usuluddin ke bahasa Arab tak ada, tapi dia ceburi bidang agama. Janggutnya pun cantik macam orang Arab janggutnya, muka pun ada muka ustaz-ustaz sikit. Jadi dia tak gelarkan dia ustaz, ana Protaz, professional ustaz. Ada, tapi belum digunakan lah istilah ni lagi. Ada pula nanti gelaran Taz Pro. Apa mana Taz Pro? Orang yang pendidikan agama tapi masuk bidang-bidang ikhtisas. Dia hafiz 30 juzuk tapi jadi accountant. Dia pengajian Islam UKM tapi dia kerja sebagai pegawai takbir diplomatik, jadi profesional. Ataupun dia ni dulu belajar pondok, belajar pengajian Islam di pondok, tapi bila masuk universiti belajar keluar jadi town planner, town planning, engineering. Ini orang panggil Taz Pro, ustaz yang profesional. Pula dia jadi macam-macam istilah-istilah. Yang penting istilah yang paling popular ustaz itulah. Cuma kita mengambil kesempatan, moga-moga pesanan ni sampailah kepada muslimin muslimat di luar sana, kepada para asatiz dan asatizah. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada kita ini, jagalah elok-elok. Jangan buat punah dengan perangai-perangai kita yang boleh menyebabkan orang tidak hormat. Sebab itu paling mustahak, kalau nak jadi ustaz, sila ukur baju di badan sendiri. Kalau rasa tak lepas, tak payahlah. Sebab bila melangkah kaki jadi ustaz, jadi tok imam, jadi imam masjid, kita kena bersedia hidup kita berubah.